السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Terima kasih kepada yang berbahagia Tuan Imam Musta'idhi, Tuan Bilal di Tuan Kuasa Masjid, rakan daripada IKAF, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudara, saudari-saudari sekalian. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat bersama-sama dalam majlis ilmu pada malam ini. Majlis yang julung kali diadakan, program yang di pattern ataupun dibrandkan sebagai tanya jawab, yang mana sebelum kita nak masuk topik yang dipaparkan di pagak sana, perpaduan ummah berasaskan dengan salat berjamaah, yang tu saya akan buka nanti kepada sesi soal jawab. Sebelum itu saya beri izinkan saya untuk menjelaskan sedikit tentang latar belakang program yang kita fikirkan ini, TJ ataupun tanya jawab. Saya paparkan sini senang supaya dapat baca, orang dapat gambaran sedikit tentang kita punya objektif dan kita punya tujuan. Tuan-tuan dan puan sekalian, sesi soal jawab ini merupakan salah satu daripada cara untuk menuntut ilmu. Kalau kita tengok dalam sejarah, dalam sirah Nabi SAW, dalam hadis Jibril, hadis yang cukup masyhur yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya, yang mana Jibril datang kepada Nabi SAW bertanyakan tentang beberapa soalan. Terus duduk sesi itu, sesi dia belaga lutut dengan Nabi SAW, menghadap Nabi SAW, terus tanya, akhbirni anil Islam. Lepas Nabi jawab, akhbirni anil iman. Kemudian akhbirni anil ihsan. Kemudian mata sa'ah, bila hari kiamat. Mula-mula tanya pasal Islam, bagi tahu aku pasal Islam, bagi tahu aku pasal iman, bagi tahu aku pasal ihsan, kemudian bagi tahu aku tentang bila berlaku kiamat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, so ini metod ataupun salah satu cara untuk menuntut ilmu, iaitu dengan soal dan jawab. Jadi ada benda yang Jibril tanya Nabi, tentunya Jibril lebih tahu. Jibril dah tahu dah, bukan kata lebih tahu, maknanya Jibril dah tahu dah jawapan dia. Jibril yang sampaikan wahyu, wakil yang Allah utuskan untuk sampaikan wahyu kepada Nabi, tentu dia tahu. Tapi dia main tanya. Tujuan dia adalah agar orang yang datang mendapat manfaat, orang yang mendengar di sekeliling mendapat manfaat. Itu tujuan Jibril AS. Jadi sebab tu kita create program seperti ini supaya kita dapat hidup dalam suasana tanya. Dan saya paparkan di belakang ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, berkenaan dengan contoh adab menjawab. Adab bertanya, tanya dulu, adab bertanya dan adab menjawab, supaya dia ada give and take antara jemaah dengan ustaz yang duduk depan ataupun siapa-siapa. Sebab apa? Sebab tanya jawab ni dia bukan soal agama saja, dia mungkin soal politik, dia mungkin soal perubatan, dia mungkin soal sport, sukan, dalam bidang-bidang yang perlu kita tahu dalam mengurus kehidupan kita, mungkin dalam soal ekonomi. Apa jua, cuma nak tanya ada adab dah. Sebab tu saya senaraikan di sini beberapa adab-adab secara ringkas. Saya baca ikhlas. Kita tanya ni kita ikhlas, sama ada kita nak tahu ataupun kita nak orang dapat manfaat daripada soalan kita. Kedua, kita tanya soalan yang bermanfaat. Soalan memberi manfaat untuk diri kita dan soalan memberi manfaat untuk ummah ataupun orang yang hadirin yang datang. Ketiga, sabar dalam mencari jawapan. Sabar. Tuan-tuan, sebab apa? Sebab hak yang duduk depan ni tak semestinya boleh jawab dan tahu semua jawapan. Manusia ada kelemahan, ada kekurangan, tak semua benda dia tahu. Sebab tu Umar Al-Khattab dalam hadis Jibril yang sama, bila Jibril meninggalkan Nabi SAW, habis sesi dia soal jawab dengan Nabi, itu dia pi. Nabi panggil Umar, Nabi tanya, atadri man hadha? Engkau tahu tak siapa dia ni? Siapa dia yang main duk tanya aku tadi soalan tadi? Apa kata Umar Al-Khattab radhiyallahu an? Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Sebab tu kata Nabi, innahu Jibril atakum liyu'allimakum dinakum. Itulah Jibril, sesungguhnya dia adalah Jibril yang datang kepada kamu untuk mengajarkan kepada kamu tentang agama kamu. Nabi guna perkataan mengajar, padahal Jibril bukan datang bagi jawapan. Jibril datang tanya soalan. Tapi tujuan dia apa?
nak mengajar. Tuan-tuan dan puan sekalian, sebab tu kena sabar. Sabar ni maknanya tak semestinya ustaz di depan ni kita mengharapkan dia tahu semua. Kalau dia tak tahu tu, wah, mengarut tak boleh. Kita meletak dalam jiwa kita bahawasanya soalan kita mungkin boleh dijawab dan soalan kita mungkin tak boleh dijawab. Ustaz tu kena pergi mengaji lagi, ustaz tu kena pergi kaji lagi, pergi buat semakan dan sebagainya. Itu hal biasa dalam menuntut ilmu. Sebab itu kata para ulama, sesungguhnya jawapan wallahu a'lam tu, wallahu a'lam itu adalah nisful ilm, separuh daripada ilmu. Sebab apa? Sebab tawaduk, rendah diri, mengaku tak tahu. Daripada yang dia nak jawab semua benda, kono sana, lipat sini, lipat kot nu, padahal dia tak tahu. Ini problem kita hadapi. Jadi kemudian yang keempat, sopan dalam mengajukan soalan. Kita nak buka majlis soal jawab, kita dah buka peluang, masjid buka peluang, saya sendiri ataupun mana-mana ustaz lepas lain lagi ataupun pakar perubatan kan dibuka peluang nak tanya. Jadi kita pun tanya dengan cara yang baik dan sopan. Okey? Dan kemudian yang kelima, tidak mengadu domba. Tanya ni dia tujuan dia nak ceng siapa-siapa. Dia tanya ni dia nak ceng kawan tu. Pukul apa dia orang panggil apa? Pukul anak sindak menantu. Yang tu pepatah dulu. Kita tak payah buatlah lagu tu dalam majlis kita. Majlis ilmu, majlis yang kita nak barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tanya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita tak berniat untuk nak mengadu domba, nak melagakan siapa-siapa ataupun mengharapkan dengan jawapan tu orang hak kita tak suka. Padan muka dia, tengok. Yang tu kita tak mau dah lagu tu. Kata Nabi di dalam hadis, la yadkhulul jannata namam, takkan masuk syurga orang yang sifatnya suka mengadu domba. Yang keenam, menghormati perbezaan pandangan. Tuan-tuan dan puan sekalian, dalam dunia ni manusia mustahil semua dapat disatukan cara berfikir. Solat menyatukan kita, solat berjamaah menyatukan kita. Tapi cara solat tu lagi kawan ada angkat tangan macam ni sikit, kawan ada angkat tangan macam ni sikit. Masjid nu ada baca bismillah darah, sini baca bismillah pelan. Mustahil mampu untuk disatukan dalam semua urusan. Mustahil. Tuan-tuan, mustahil. Jadi yang tu kita faham dulu. Jadi mungkin jawapan lagi ada yang tak apa nak kenal aku. Mungkin sekali lagi yang bertanya-tanya soalan yang penceramah pula kata apa soalan macam ni? Sebab biasa manusia tak semua dapat disatukan cara berfikir dan dapat disatukan pemahaman dia. Jadi sebab tu kita menghormati perbezaan, melainkan perbezaan tu mengarut sangat. Mengarut sampai kata merosakkan akidah, merosakkan akhlak. Duk tak duk penceramah pi sokong LGBT je contoh mengarut. Hak tu jemaah kena marah, kena tarik keluar ustaz. Tuan-tuan. Jadi hal-hal yang seperti ini kita sama-sama. Sebab tu dinyatakan di sini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dan Tirmizi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allama al-ilm liyubahi bihi al-ulama wa liyumari bihi as-sufaha, atau liyusrifa bihi anhu an-nas." Kemudian adkhalahu Allahu jahannam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Maksudnya, barang siapa yang menuntut ilmu untuk menyombongkan diri di hadapan para ulama atau untuk berdebat dengan orang bodoh atau untuk menarik perhatian manusia, maka Allah akan masukkannya ke dalam neraka. Jadi itu permulaannya adab bertanya. Belah sini pula adab menjawab dengan ilmu, hikmah dan amanah. Saya gabungkan ketiga-tiga sekali, ilmu, hikmah dan amanah. Walaupun hikmah ni sebenarnya satu perkataan yang luas, tapi saya pecahkan maksud dia. Hikmah di sini saya maksudkan dengan adab, dengan sopan, dan tentunya dengan ilmu, dengan pengetahuan. Ada pengetahuan dan amanah. Amanah ni kita meletakkan sesuatu pada tempatnya. Amanah, apa yang tahu habang tahu, apa yang tak tahu habang tak tahu. Dalil ni pemahamannya begini, bagi tahu begini. Lagi nak kono dalil ni nak guna pergi kono kat tempat lain pula. Tak boleh. Itu tidak amanah dalam agama. Okey, kemudian tuan-tuan dan puan sekalian, jika tahu sila jawab. Tahu jawablah. Tak sembunyikan ilmu. Jika tak tahu, habaq tak tahu. Itu simple. Tuan-tuan, ini adab yang perlu orang-orang yang berceramah ataupun orang-orang yang menjawab sesuatu soalan, dia kena ada asas ini. Kena ilmu pengetahuan, dia kena ada hikmah dan dia kena amanah. Hikmah ni besar, tuan-tuan. Nabi ni macam-macam manusia ada, macam-macam cara Nabi. Ada Nabi jawab ada keras, tegas. Ada Nabi jawab lunak.
Apa pula ni? Ada Nabi SAW tak jawab, Nabi diam. Sebab apa? Sebab pelbagai situasi mad'u Nabi, orang yang Nabi dakwah tu ada pelbagai kategori dia. Ada orang mungkin faham, ada mungkin tak faham, atau mungkin baru. Ada tengok orang Arab Badui tarik pegang unta Nabi SAW, keluar Nabi, ya Muhammad. Weh Muhammad panggil Nabi. Ya tu kita kata bahasa kita utara ni weh lah. Weh. Muhammad macam tu lah. Kita nak panggil Nabi Muhammad macam tu mana boleh? Tak ada sopan. Kita ya Rasulullah, ya Nabi Allah kita panggil. Okey, sahabat Nabi panggil macam tu, ya Rasulullah. Tapi dia mai panggil ya Muhammad. Tak ada. Tapi Nabi tak tegur bab tu. Dan dia tanya kepada Nabi soalan yang simple. Apakah amalan yang kalau aku buat, aku masuk syurga Allah Subhanahu wa taala? Nabi berkata salat. Dia tanya ada lagi yang lain. Nabi kata la illa an tatawwa', tak ada salat lain melainkan salat sunat saja, yakni salat sehari semalam 5 waktu fardu. Lain daripada tu Nabi habaq tak ada melainkan salat sunat saja. Dia tanya lagi beberapa soalan. Lepas habis dia tanya soalan, dia pi lagu tu ya, kuat nak habaq. Terima kasih no. Tak habaq dalam hadis tu, dalam teks hadis tu tak ditulis dia menyebut terima kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana memberikan dia jawapan. Dia pi gitu ya. Nabi kata kalau dia buat apa yang dia cakap, dialah ahli syurga. Nabi tak tegur bab adab akhlak ke? Tak, bukan lagu tu. Pasal dia ada jenis-jenis orang yang Nabi cara dan metod Nabi berkomunikasi. Sebab tu hikmah tu penting dalam kita nak mengurus persepsi manusia. Tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi kita create lah program ni dengan kerjasama rakan-rakan daripada masjid, urusi masjid dan sebagainya. Kita create program, tujuan dia kita nak pergi kepada beberapa masjid. Taklah kata tiap-tiap minggu kan, kita create untuk masa ni sebulan ada 2 program saja. Dan tak semestinya tumpu soalan agama. Mungkin satu hari kita nak bawa doktor pakar perubatan, cerita bab diet pemakanan. Tanya macam mana nak jaga jantung kita, nak mengurus kencing manis kita, nak mengurus darah tinggi kita. Tu dalam masjid. Sebab dalam hadis Nabi sebut al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Orang beriman yang kuat lebih Allah sukai daripada orang beriman tapi lemah. Bahas dari sudut kesihatan. Tanya. Mungkin macam-macam lagi yang kita boleh buat dengan program tanya jawab. Jadi kita create supaya ada kesedaran daripada kalangan kita sendiri. Walaupun sebenarnya ustaz di penghujung majlis memang dah buka soalan pun. Tanya. Memang dah ada pun, bukan kita tak ada. Ada. Tapi saja kita createkan satu brand, satu pattern supaya kita hidupkan suasana soal jawab dengan keadaan dan suasana yang harmoni, saling hormat menghormati antara satu dengan yang lain. Jadi tuan-tuan dan itu sekadar gambaran tentang program tanya jawab yang mudah-mudahan insya-Allah kita laksanakan dari masa ke semasa. Sekarang ni kita dah confirm ada 6 buah masjid untuk tempoh 3 bulan ini. Jadi bulan ni akan ada satu lagi masjid. Saya tak ingat masjid mana. Nanti akan dimaklumkan insya-Allah daripada masa ke semasa. Jadi berbalik kepada kita punya tajuk utama kita yang di luar sana, perpaduan ummah melalui salat berjamaah. Sebelum saya nak buka terus kepada sesi soal jawab, memang kita ada kumpul beberapa soalan yang datang melalui WhatsApp, yang datang melalui Facebook, online dan sebagainya. Ada di sini ada hampir 10 soalan yang yang ada, ataupun siapa-siapa yang nak tanya saya kita boleh buka terus insya-Allah. Sebelum itu tuan-tuan, kenapa tema ini dipilih? Salat berjamaah. Dalam realiti sekarang, sama ada politik ke, sama ada isu-isu yang pelbagai yang berlaku. Perbezaan pendapat dan pandangan kadang-kadang menjadikan manusia ni dia ambil tak endah pasal salat berjamaah dan hubung kait antara salat berjamaah dengan penyatuan dan perpaduan manusia. Sedangkan mesej dalam salat berjamaah ni cukup banyak. Ringkasnya tuan-tuan, saya boleh ringkaskan di awal mukadimah ini. Pertama sekali, nama pun salat berjamaah. Nama pun maknanya beramai-ramai. Bila kata beramai-ramai ni, dia prinsip dia ikut imam. Innama ju'ilal imam liyutamma bihi, kata Nabi SAW. Dijadikan imam untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Bila dia takbir, maka bertakbirlah. Ikut. Dia tak ada 2 orang, 3 orang imam depan, tak ada. Seorang imam saja. Maknanya berjamaah dalam satu kumpulan, dalam satu pasukan. Itu satu. Kedua, solat berjamaah dapat dilihat
Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, melalui safnya. Saf. Saf ni soal rapat bau, rapat kaki yang tu bab kedua. Tuan-tuan. Tapi asasnya adalah susunan saf itu. Susunan saf tu yang sangat penting. Bila Nabi sebut apa? La tasawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allah baina wujuhikum. Hadis Muslim. Kamu sama-samakan saf kamu, bagi sama. Metod sama tu sekejap lagi ada hadis lain menceritakan. Metod macam mana cara maksud nak samakan tu. Tapi asasnya yang kita kena tahu dulu, sama saf. Nabi bagi pilihan, sama ada kamu sama-samakan saf kamu atau Allah pecahkan wajah-wajah kamu. Maknanya bagi kita berbeza. Dalam riwayat yang menyebut tentang aw la yukhalifanna Allah baina qulubikum. Hati-hati kamu Allah Subhanahu wa taala pecahkan ya. Saf itu menunjukkan satu asas kepada perpaduan. Tuan-tuan dan puan sekalian. Selain daripada itu, tuan-tuan dan puan sekalian, kalau kita pergi lagi poin yang ketiga. Poin yang ketiga, azan. Azan. Azan panggil orang mai sembahyang. Kerana mendengar seruan azan kita mai. Siapa azan? Azan satu masjid satu azan ya. Kalau dua kali azan orang mai tengkak. Melainkan dia azan soal azan subuh dan sebagainya, itu cerita lain. Tapi kalau Tok Bilal seorang tu dia azan lah. Tapi kalau tiba-tiba lepas dia azan seorang, ada seorang lagi azan. Siapa dia ni? Kita kena picek kuku ada kad gila tu. nak kena mecek kan? Siapa dia pula azan seorang lagi? Satu, seorang Bilal, seorang azan, dan dia panggil semua orang kawasan ni mai sembahyang. Bukankah ini satu mesej perpaduan? Mesej perpaduan. Dan kemudian tuan-tuan dan puan sekalian, dalam salat, kalau kita pergi lagi jauh, yang keempat, contohnya, yang keempat, semua tindakan imam itu, tindakan imam, seperti mana kita sebut dalam perkara awal tadi ni, tindakan imam tu semua kena ikut. Dan semua tak boleh lebih pada imam. Yang ada amalan, bacaan yang boleh sama dengan imam, satu je, bacaan. Yang lain semua, fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu, menunjukkan susunan. Bila dia takbir maka kita takbir, bila dia rukuk maka kita rukuk, bila dia sujud maka kita sujud. Maknanya tidak ada istilah kita boleh mendahului imam, tak boleh. Dan sama-sama dengan dia pun tak dianjurkan, sebab hadis tu merujuk kepada susunan. Tapi ada satu perbuatan yang boleh seiring dengan imam, satu je. Apa dia? Siapa tahu? Tahu kita bagi hadiah. Mana hadiah kita tadi? Tuan-tuan dan puan sekalian. Ada hadiah kita. Siapa tahu satu? Amin. Ya. Siapa jawab ni? Pakcik jawab? Siapa jawab? Ente jawab? Pakcik belakang jawab? Mak bagi Quran tu, pakcik kita. Kita ada hadiah satu. Tuan-tuan dan puan sekalian. Amin. Amin boleh. Wa idza qala al-imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu, maka katakanlah amin. Maknanya boleh sama dengan imam yang tu. Yang tu boleh sama. Yang lain-lain tak seiring. Yang lain semua kita kena imam buat baru kita buat. Imam buat baru kita buat. Itu yang terbaik. Tuan-tuan dan puan sekalian. Maknanya nak habaq lagi bukan soal tu kita nak bahaskan, tapi soal ni. Soal satu seorang imam. Kita ikut. Semua kita ikut yang satu. Merujuk kepada apa? Merujuk kepada mesej perpaduan yang ada di situ. Tuan-tuan dan puan sekalian. Dan kalau kita pergi lebih, bacaan dalam salat. Selain Fatihah, semua sama Fatihah. Zikir-zikir dalam salat, zikir dalam rukuk, zikir dalam sujud, sama. Bacaan tasyahud, selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama. Mesej kepada perpaduan. Lagi kita pergi lagi jauh. Malaikat Nabi sallallahu alaihi wasallam maklumkan, Allah Subhanahu wa taala tak izinkan orang-orang yang berbau, yang makan bawang. Dia sebenarnya bukan pasal bawang tu semata-mata, tetapi dia pasal kesan bau dia tu mengganggu orang. Makan-makan bawang, mai bawang putih. Mai sembahyang, bila bau mengganggu orang. Nabi SAW kata apa? Malaikat benci, mendoakan keburukan bagi mereka-mereka yang mengganggu orang lain bersalat. Sebab apa? Sebab dia busuk asasnya.
Jadi sama ada dia pakai baju busuk ke, dia tak mandi ke, tuan-tuan dan puan sekalian, busuk badan dia, stokin dia busuk ke, mulut dia busuk ke sebab dia tak cuci, tak basuh, tak berus, ataupun dia baru makan derian musangking ke. Memang derian tu sedap, tapi ada orang dia tak boleh bau, dia amin, dia bau pula satu sah bau. Tak boleh, tuan-tuan, mengganggu orang lain. Malaikat mendoakan keburukan. Tu sebab apa? Sebab nak jaga hati semua hak semayang. Bukankah itu satu mesej perpaduan yang ditunjuk di dalam agama? Jadi kalau kita kutip benda ni, kita dapat faham, oh, salat berjamaah. Dan Nabi SAW, sebab apa Nabi selepas bagi salam, Nabi pusing tengok. Nabi tengok siapa mai, siapa tak mai. Siapa sihat, siapa tak sihat. Dia ni pasal apa tak mai? Oh, dia tak sihat. Bab ziarah orang sakit pula lagi. Oh, dia ni pasal apa? Dia ni pasal dia memang jenis tak mau main sembahyang masjid. Contohnya, kalau dulu zaman Nabi, oleh kerana solat berjamaah ni satu perkara yang sangat penting untuk Islam waktu dulu ni, sampai sekarang pun penting, tapi zaman Nabi ni benda utama solat jemaah ni, sehingga kan siapa tak main solat jemaah ni, berjamaah ni, disangkakan munafik sebab tak main berjamaah. Sebab masjid jadi tempat asas untuk perpaduan. Itu mesej dia. Sebab tu bila dalam sejarah, apabila Abu Amir Ar-Rahib, Abu Amir Ar-Rahib ni sejarah pembinaan Masjid Dirar, dia panggil Masjid Dirar dalam sejarah Islam. Bila dia tengok Nabi SAW, dia ni asal orang Nasrani, dia orang bangsa Khazraj, kaum Khazraj. Bila Nabi satukan Aus dengan Khazraj jadi Ansar, orang peluk Islam. Dia ni orang kuat sebelum Nabi sampai di Madinah ni, dia orang yang berpengaruh. Dia orang Nasrani, Kristian. Jadi bila Nabi sampai, Nabi berpengaruh lebih daripada dia. Nabi dah satukan Aus dengan Khazraj jadi Ansar, dah hebat, orang Islam kuat waktu tu. Dia jealous. Nabi bina Masjid Quba, masjid pertama dalam sejarah Islam. Dia jealous. Nabi pergi jumpa dengan dia, mai jumpa dengan Nabi, Nabi bersembang dengan dia, ajak dia terima Islam, dia tak mau. Dia lari pergi ke Rom. Daripada Rom sana, dia duduk di Rom sana, dia cuba mengganggu kesejahteraan perpaduan umat Islam. Dia suruh geng-geng di Madinah ni buat satu lagi masjid nak bersaing dengan Masjid Quba. Tapi dia habaq masjid tu, masjid kami buat ni nak benda baik je, sebenarnya ada orang tak berapa sihat nak semayang dan sebagainya. Berbagi alasan-alasan yang pelbagai. Pasal apa? Pasal memecah belahkan perpaduan umat Islam. Tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi wujud Masjid Dirar sehingga kan Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya apa? La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fihi. Masjid yang paling awal dibina lebih layak untuk kamu bersolat di dalamnya, lebih berhak untuk kamu solat di dalamnya, yakni Masjid Quba. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi roboh. Depa pandai. Di masa tu depa pandai, depa pergi buat apa? Sebelum Nabi nak pergi perang Tabuk, depa pergi jumpa Nabi. Ya Rasulullah, nanti hang mai rasmi masjid kami launching. Maknanya dia tak kata launching, dia tak katalah rasmi, tapi dia suruh main bila Nabi main semayang, maknanya Nabi endorse. Pandai. Tapi Allah turunkan wahyu memperingatkan Nabi, memaklumkan kepada Nabi SAW tentang hal ini. Jadi ini semua 6-7 perkara yang saya sebutkan, mesej asas kepada perpaduan melalui salat berjamaah. Banyak perkara lagi yang boleh dirungkaikan, tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi saya serah pentas ini kepada tuan-tuan dan puan sekalian. Sekiranya ada apa-apa soalan, saya dahulukan soalan tuan-tuan dan puan sekalian daripada soalan yang telah diberikan kepada saya ni. Sekiranya ada apa soalan, saya terbuka untuk bertanya apa-apa soalan. Silakan. Kita ada banyak masa ni untuk kita berbicara dan berwacana, insya-Allah. Wallahu a'lam. Ya. Tuan-tuan dan puan, bagaimana kita nak tarik orang muda ke masjid? Ini soalan, saya baca balik soalan tadi lah. Dia kata yang ramai dia pergi dia tengok, Tuan Haji kita tengok,
ramai orang yang telah berusia. Orang lama banyak main masjid, orang muda kurang. Tuan-tuan dan puan-puan, ini soal kesedaran, awareness yang sepatutnya kita dah kena tanam. Sebab tu model masjid, model program di masjid ni kena apa dia panggil, kita kalau boleh kita diversify dia, kita pelbagaikan dia, dan jadikan masjid sebagai satu center point yang boleh menarik minat orang. Apa yang boleh menarik minat orang? Tuan-tuan dan puan sekalian, ini terpulang kepada pandangan masing-masing. Tuan-tuan, saya cadangkan, orang yang pandai buat benda ni, orang branding ni, orang yang buat marketing, dia dapat satu botol ni ayak. Asalnya ni tak ada apa, ni kosong aja ayak. Ayak mana ayak nu ambil kat Wang Kelian nu Gua Kelam? Ada sumber ayak asal dia perbuat ayak mineral. Dia lah kena dia bergantung kepada apa? Dia bergantung kepada beberapa faktor. Satu, faktor harga dia. Kedua, faktor dia punya packaging ayak ni. Macam mana di packagekan ayak ni. Tengok kalau dia ambil salatik, pelekat kertas tu, ayak Gua Kelam, siapa nak beli? Kemudian cara marketing dia buat, cara dia promote di media. Sekarang ni orang pakai social media. Orang pakai Facebook, orang pakai Twitter, orang pakai Instagram dan sebagainya, Snapshot dan sebagainya. Macam-macam orang pakai. Cara dia nak promote benda tu. Ini dia kena orang pakar buat benda ni. Masjid pun kena membuka ruang untuk panggil orang yang macam ni. Orang yang semayang masjid ni ada pelbagai latar belakang. Ada pensyarah universiti, ada pakar nu, ada pakar ni, pakar nu. Gunakan kepakaran masing-masing untuk kita diversify. Jadikan masjid center point. Macam mana nak tarik orang muda main? Dengan cara syar'i, bukan dengan cara salah. Oi, jangan pergi buat kelab dangdut kat sini. Tak kena lah tu cara salah. Cara yang betul, cara yang syar'i. Wifi masjid ke? Contoh. Ada kafe depan masjid ke? Contoh. Kafe benda-benda yang syar'i. Ada style sikit masjid tu. Tuan-tuan dan puan sekalian. Sebab ini realiti sekarang. Sebab kesedaran tak macam dulu. Zaman sahabat Nabi, anak-anak muda dalam hadis yang selalu kita dengar, hadis riwayat Al-Bukhari. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu seperti mana kamu lihat aku bersalat. Sababul wurud, sebab Nabi sebut hadis ni cerita panjang pasal hadis ni. Hadis ni hadis Malik ibn Al-Huwairith, sahabat Nabi Malik Al-Huwairith. Malik Al-Huwairith ni budak muda. Nahnu, dia kata dalam hadis tu, dia kata nahnu syababatun mutaqaribun. Kami di geng muda yang sebaya usia. Depa berhijrah, rihlah, depa tinggalkan keluarga depa mai duduk dengan Nabi, belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita tak, anak muda hari ni tak ada macam tu. Bukan kita tak ada tapi pergi mengaji universiti. Tapi mendekatkan dengan masjid, mendekatkan dengan amal. Tuan-tuan dan puan-puan, ini perkara yang perlu kita lakukan. Kita kena create program-program yang menarik minat anak-anak muda ke masjid. Memberikan nafas baru pada program-program. Pada kuliah, pada ceramah, pada tazkirah, pada pengisian masjid. Masjid terlibat dengan program-program komuniti, masyarakat, program kebajikan, membuka ruang luas kepada banyak perkara yang boleh dilakukan. Sebab itu adalah realiti sekarang. Tuan-tuan dan puan sekalian. Dan tahu sesuaikah contoh masjid ada orang ini, ada orang tanya soalan saya lama lah. Dia kata dia nak buka kelab motor masjid. Dia terpulanglah kalau sekiranya itu merupakan satu tarikan yang tak bercanggah dengan syarak. Ada satu kelab motor, masjid Guang Syed Alwi. Pi lah motor. Pi motor sembahyang, yang penting sembahyang berjemaah, hidupkan masjid. Ada pelbagai gerakan-gerakan yang lebih membuka ruang dan menarik minat anak-anak muda di masjid. Sebab tu bagi pandangan saya itu salah satu cara. Sebab sifat orang muda ni, bila Allah jelaskan di dalam Al-Quran, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka itulah golongan-golongan muda. Mereka beriman kepada Tuhan mereka. Okey? Dan Allah tambahkan petunjuk ke atas mereka. Siapa dia ni? Geng-geng Ashabul Kahfi. Depa pemuda. Depa nak perubahan. Sebab tu Imam Ibnu Katsir bila dia ulaskan ayat Quran ni, dia ulaskan perkataan fityah, anak muda dalam ayat Quran ni, dia kata apa? Perkataan anak muda ni dalam bahasa Arab, fityah ni merujuk pada dua sifat. Satu, qabilul litaghyir, mudah berubah. Ya,
peredaran zaman, orang duk kata zaman beredar. Betul, beredar dan berubah. Cara fikir, cara tindakan, cara merujuk, cara komunikasi, dia berubah. Ini Al-Imam Ibn Kathir sebut sifat orang muda. Kedua, qabilul lil hidayah. Dalam keadaan dia mudah berubah, dia juga mudah terima petunjuk. Bergantung kepada macam mana kita nak programkan agar dia berminat. Itu kita kena ada usaha sedikit, tuan-tuan, nak dapatkan pandangan-pandangan pakar. Kita kena pergi macam tu. Sebab tu kalau kita tengok macam mana survival masjid-masjid di Singapura, mereka tak ada peruntukan daripada government. Tak. Mereka urus cara sendiri swasta. Saya pergi masjid tu ada besar. Ni tiang ni sampai tiang tu, 4 segi tu ya. Tapi dia punya elok, cantik dan dia ada program. Dia buat dekat situ satu center untuk diradikalisasi. Center untuk deradicalize. Orang-orang yang mana anak-anak mereka kena tangkap kerana terlibat dengan gerakan terorisme. Okey. Mereka buat satu center untuk nak deradicalize dan juga membantu memberikan penjelasan, motivasi, kaunseling kepada mak bapak kepada anak-anak ni dan ahli keluarga serta rakan-rakan mereka nak faham bab teroris dan sebagainya. Buat center dalam masjid. Dia kembang dengan masjid, tapi pintu masjid keluar center dia. Jadi orang tahu masjid tu, orang nak faham. Kita hak pergi melawat ni, kita nak tahu pasal macam mana depa susun untuk nak motivasi, nak kaunseling orang-orang yang terlibat dengan gerakan-gerakan terorisme ni. Kita boleh pergi tengok macam mana depa buat. Penjelasan, penerangan, pakai teknologi terkini. Tunjuk pada kita macam mana berlaku dalam sejarah daripada dulu sampai sekarang, gerakan yang macam mana dan sebagainya. Dia jadikan masjid center. So orang tahu masjid ni untuk ni. Itu mungkin salah satu daripada perkara yang boleh dilihat. Maknanya ada program yang tetap yang orang boleh datang, boleh tengok. Sekarang ni kita buat masjid tempat melawat, betul tak? Di Kuala Lumpur dijadikan tourism masjid ni. Tempat-tempat ibadat ni jadikan tempat tourism. Islamic tourism. Okay. Tapi takkan orang takat melawat tengok ukiran di dinding. Bagilah dia pengisian. Apa sambil dia baca tu, dapat manfaat. Sambil dia tengok, dia dapat tahu sesuatu. Dan kita nak create ni benda ni tuan-tuan, kita tak boleh panggil ustaz main tempel ayat Quran tak? Memang saya boleh, saya print ayat Quran, saya tempel. Tak boleh, kita kena panggil arkitek, kita kena panggil orang yang buat decoration. Tengok tu menarik. Orang tengok, orang nak berdiri lama. Orang tengok, orang tak mau keluar. Hak ni cara baru yang perlu kita fikirkan dalam kita nak marketkan masjid ni di pasaran. Sebab nak tarik orang mai sembahyang berjamaah, ini adalah basic asas kepada perpaduan. Caranya bagaimana? Caranya terbuka untuk kita fikirkan, untuk kita majukan. Wallahu a'lam. Itu pandangan saya. Terima kasih. Sila. Assalamualaikum. Sila. Okay. Boleh amri. Tak tahu lagi. Siapa dia boleh amri sebenarnya? Cuma nak kerajaan ataupun raja-raja yang berlalu maksudnya. Okey. Okey, masih. Okey, soalan pertama berkaitan dengan bacaan dalam solat. Sejauh mana kuat bacaan dalam solat? Tuan-tuan dan puan sekalian, bacaan bila kita kata bacaan dalam solat ni, dia kena ada talaffuz sifatnya. Sifatnya dia kena ada sebutan lafaz. Tuan-tuan, macam mana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in, mereka berada di belakang Nabi tapi mereka tahu Nabi baca.
Sebab mereka nampak daripada belakang ni bergerak rahang Nabi SAW, kumat kamit Nabi membaca. Itu basic asas. Soal dengar 2-3 orang tu sebenarnya tak ada satu asas yang jelas dalam nas. Tak ada kata kena dengar 2-3 orang, sebab Nabi pernah menegur sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Depa baca dalam semayang ni Nabi tegur. Sehingga Nabi kata la yajhar ba'dukum ala ba'd, jangan kamu duk kuat kat suara ni. Lepas Nabi semayang Nabi tegur. Sebab apa? Sebab kuat baca, sehingga mengganggu konsentrasi imam dan mengganggu konsentrasi makmum yang lain. Dia tak bagi lagu tu. Jadi kita dapat faham daripada situ bacaan yang mana kekuatan bacaan tu, lafaz kita lafaz yang kita dengar untuk diri kita sendiri. Cukup. Itu adalah basic dia. Maknanya kita menggerak kumat kamit mulut kita, menggerak membaca yang kita dengar untuk diri kita sendiri. Kita nak kira 2 orang dengar, 3 orang dengar, itu sangat subjektif, tak boleh diukur. Kita kata orang sebelah je dengar, padahal hampir hujung dengar, pasal telinga kita ada masalah. Kadang-kadang kita pun kadang tak apa nak dengar sikit, kita pun baca, kita duk rasa pelan dah aku baca ni, tapi tu dia satu sah dengar. Jadi sebab tu kita ambil asas basic bila solat berjamaah, basic dia kita sebagai makmum, kita talafuz, kita kena lafazkan, tapi dengan cara yang perlahan. Kumat kami tidak menjadi masalah. Yang penting pergerakan lisan dan mulut tu ada. Wallahu a'lam. Itu satu. Yang kedua, soalan ulil amri. Keluar tajuk sikit. Jawapannya, ulil amri dalam negara kita ni, ulil amri yang memegang urusan negara. Perdana Menteri ulil amri. Saya melihat pandangan saya daripada dulu lagi, yang amat buat Perdana Menteri Malaysia dia adalah ulil amri kita. Tuan-tuan dan puan sekalian. Soal raja-raja, betul raja-raja pasal institusi kita ni, perlembagaan kita ni dia ada the separation of power, pecahan kuasa. Kita bagi laluan pada azan tu, kita sambung sikit. Wallahu a'lam. Jadi berbalik kepada soalan yang diajukan tadi berkenaan dengan ulil amri, kenapa Perdana Menteri merupakan orang yang disebut sebagai ulil amri? Sebab dia ada executive power. Betul yang di Pertuan Agong ada executive power, tapi dalam beberapa hal, dan executive power berkenaan dengan perlantikan, dia perlu mendapat konsensus. Konsensus ni dia kena mendapat daripada parti mana yang menang dalam pilihan raya. Mereka datang bawa nama, cadangkan kepada yang Pertuan Agong, yang Pertuan Agong pilih berdasarkan cadangan daripada parti masing-masing. Jadi menunjukkan bahawasanya kekuatan itu ada pada Perdana Menteri. Namun pada masa yang sama, di kerana Malaysia ni dia ada perkara-perkara seperti ini diwacanakan di kalangan ilmuwan Islam. Siapa ulil amri? Ada kata di Pertuan Agong, ada kata Perdana Menteri dan sebagainya. Sebab kalau kita pergi kepada pentakrifan ulil amri, al-amr ni maksudnya urusan yang menguasai dari sudut pengurusan, pentadbiran. Tuan-tuan dan puan sekalian, ini berbalik kepada kuasa kita. Pasal kita dalam negara kita pakai sistem demokrasi, maka yang berkuasa adalah yang menang pilihan raya, mereka menjadi kerajaan, maka itulah ulil amri. Dan adab-adab dalam memperbaiki, memperbetul, dalam menegur, itu adalah prinsipnya sama. Dan datang pilihan raya pula, teruskan pilihan raya, tak suka kerajaan, tukar. Jadi itu berbalik kepada sistem yang dipraktiskan dalam negara kita pada hari ini. Wallahu a'lam. Terima kasih. Ada lagi? Hadis lemak. Antara hadis sahih dengan hadis yang dhaif, yang lemah, yang mana kita kena dahulukan beramal. Tuan-tuan dan puan sekalian, sebelum saya nak pergi jawab soalan tu, saya nak kena clearkan apa? Saya nak kena clearkan dulu kenapa berlaku khilaf di kalangan ulama dulu. Antara punca berlaku khilaf di kalangan ulama dulu adalah sebab faktornya penilaian status hadis. Kawan ni kata sahih, kawan ni kata tak sahih. Kawan ni kata tak sahih boleh pakai, kawan ni kata tak sahih tak boleh pakai.
Saya tak perlulah nak pergi detail sangat kepada perinciannya, tetapi asasnya begitu. Akhirnya dia membawa kepada wujudnya pandangan-pandangan yang berbeza. Kau ni kita boleh, kau ni kita tak boleh. Ambil benda paling simple saja dalam mazhab Syafi'i contohnya. Paling mudah sekali. Bab apa? Bab sentuh perempuan tak batal mayang. Mula-mula Al-Imam Syafi'i ketika mana di Iraq, pandangan lama dia, qaul qadim, dia kata sentuh perempuan tak batal mayang. Sebab ada satu hadis Aisyah radhiyallahu anha yang Al-Imam Syafi'i menyatakan, hadis ni aku tak pasti ni sahih ke tidak. Menjadikan dia bila dia pergi ke Mesir, dia berpegang balik kepada pandangan dia tukar pandangan dia di Iraq dia kata sentuh perempuan tak batal sembahyang, di Mesir dia kata sentuh perempuan batal sembahyang. Disebabkan hadis tu tak begitu meyakinkan dia akan kesahihan hadis tu. Hadis apa? Hadis Aisyah radhiyallahu anha tentang Nabi SAW kucuk dia, kemudian Nabi salat 2 rakaat. Dia tak pasti tentang kesahihan hadis tu. Jadi menyebabkan dia tarik balik. Dia bimbang. Ini perkara-perkara faktor yang membawa kepada perbezaan pandangan. Sebab tu dalam jumhur ulama, mazhab Hanafi, mazhab Hanbali, mazhab Maliki, kata sentuh perempuan tak batal sembahyang. Antaranya adalah hadis tu menjadi asas kepada pegangan mereka. Selain tafsir Al-Quran, aula mastumun nisa, berkenaan dengan maksud sentuh perempuan yang dimaksudkan dalam Al-Quran itu. Maksud dia apa? Maksud dia jimat ke? Maksud dia sentuh biasa ke? Hak tu pun satu bawa pada khilaf. Itu berkenaan dengan metod memahami. Hak ni berkenaan dengan hadis sahih, hadis tak sahih. Jadi daripada situ dia bawa kepada isu kita sekarang. Pengikut. Bukan kira hak ulama ni. Hak pengikut ni. Pengikut ni dia ikut apa tokoh dia kata. Lepas tu dia mula kata, oi hang, ada pengikut yang dia santai, yang dia tenang, tak ada masalah. Tapi ada pengikut yang dia gairah dengan pendirian dia. Oi hang ni apa ni, beramai dengan hadis macam ni. Hang ni apa beramai? Awak ingat tadi beramai dengan hadis dhaif, ikut suka aku kena beramai. Ulama aku kata boleh. Depa pun jadi berkelih kat bawah ni. Padahal ulama dulu dia ada asas pandangan dia. Dan tentunya tuan-tuan dan puan sekalian, hadis ni dia ada sahih dengan tak sahih. Ialah dia ada pecahan banyak. Hadis sahih, hadis dia asasnya adalah hadis maqbul, hadis mardud, hadis yang diterima, hadis yang ditolak. Diterima ni ada beberapa kategori dia, ada sahih li ghairihi, ada hasan li ghairihi. Dhaif ada pertikaian. Ada kata boleh terima kalau sekiranya dhaif tu disokong oleh hadis yang lain, menjadikan dia naik martabat dia. Dia jadi sehingga jadi hadis hasan li ghairihi, tak apa, kita boleh beramai dengannya. Okey. Baru saya nak pergi pada jawapan tadi ni. Saya nak clear part tu dulu, supaya kita faham benda ni lah yang membawa kepada perbezaan dan kekhilafan di kalangan sebahagian daripada orang. Sebab apa? Sebab dia bergantung kepada pandangan ulama. Rupanya ulama ni kata saya, ulama ni kata. Saya bagi contoh satu lagi. Hadis tentang salat tasbih. Hadis salat tasbih. Contoh, majoriti ulama kata hadis salat tasbih tak sahih. Majoriti ulama hadis dulu, Imam Ahmad, Imam Ad-Daruqutni, ulama-ulama besar hadis kata tak sahih. Tidak ada istilah salat tasbih. Tapi tokoh hadis Jordan, Syekh Nasiruddin Al-Albani, yang orang kata dia Wahabi lah apalah dan sebagainya, tuan-tuan dan puan sekalian, Syekh Albani rahimahullah berkeras hadis ini hasan, boleh pakai. Bagi dia ada solat tasbih. Nampak tak? Jadi berlaku khilaf tak? Khilaf. Kau ni kata sahih, boleh pakai. Kau ni kata tak boleh pakai. So adalah orang solat tasbih, ada orang tak solat tasbih. Akhirnya membawa kepada isu yang di bawah ni, mereka bercakaran sesama mereka sendiri dengan pendirian dan pandangan masing-masing. Tapi apa pendirian kita? Kalau ada satu hadis yang mengelirukan, satu hadis yang jelas sahih, katakan riwayat Bukhari dan Muslim, mungkin tak capai tahap untuk kita nak buat semakan, sebab kita tak mampu, semua orang nak buat semakan rujuk sendiri Sahih Bukhari, tak mampu untuk nak buat hal yang sedemikian rupa. Tapi bila dijelaskan kesahihan hadis tu, tuan-tuan, kita jadilah seperti murid senior Al-Imam Syafi'i, iaitu Al-Imam Al-Buwaiti. Imam Syafi'i ni sehingga dia kata, kalau sekiranya aku mati, dia kata, Al-Imam Al-Buwaiti ini mengganti tempat aku untuk mengajar. Al-Buwaiti, murid Imam Syafi'i.
Murid Imam Syafi'i ini dalam satu masalah. Masalah ini khilaf. Tapi saya nak cerita bukan pasal isu khilaf ni. Saya nak cerita pasal sikap dia bila dia nampak hadis sahih. Okey. Sikap dia. Dia tulis kitab. Kitab dulu tulis bukan macam lah ni. Kitab lah ni senang, saya tak suka muka surat ni, beli cetakan terbaru dia buang lah. Ada salah kat mana dia buang, senang. Kitab dulu tulis tangan, bawa lah kata-kata. Dulu ulama dulu, tuan-tuan dan puan sekalian, kitab ni satu benda yang sangat berharga. Sebab apa? Sebab dia takut dapat kat tangan orang salah, orang tambah titik. Orang buang, orang tambah titik, orang tambah huruf. Jadi makna lain. Itu berlaku tashif. Penambahan dia bagi salah, ada tertitik lebih ke terapa ke macam. Jadi maksud dia lari. Jadi dia berjaga kitab dia. Imam Al-Buwaiti ni tuan-tuan dia baca. Dulu dia berpegang dengan berkenaan ni masalah tayamum. Tayamum ni kalau ikut yang masyhur dalam mazhab Syafi'i, iaitu tepuk berapa kali tepuk? 2 kali tepuk. Sekali tepuk untuk muka, ialah tepuk gabuih ke ataupun buih ke, sapu muka. Sekali lagi tepuk, sapu tangan sampai ke siku. Okey. Itu yang masyhur. Okey. Tapi bila dia nampak satu hadis dalam sahih Al-Imam Al-Bukhari. Ni cerita Al-Buwaiti ni. Dia nampak hadis dalam sahih Al-Bukhari. Yang mana Nabi SAW ajak sahabat cara bertayamum dengan cara tepuk, sekali tepuk saja. Okey, gabuih. Kemudian sapu pergelangan tangan, pergelangan saja. Muka, minta maaf, sapu muka dan pergelangan tangan, tak sampai siku, dengan sekali tepuk. Maka apa dia buat? Dia cek, hadis ni lagi sahih daripada hadis yang dia pegang. Apa dia buat? Dia ambil pisau. Orang dulu tulis kan, dia ambil pisau. Kita ada liquid paper, bubuh tek putih tu tulis balik tak apa. Depa tak ada. Dia ambil pisau, dia kikih tulisan. Kikih. Dia tulis hadis yang sahih tadi. Kemudian dia tutup kitab dia. Dia pegang pisau, ambil hulu pisau tu, dia ketuk di kitab dia. Pum, dia ketuk, dia kata, "Hakadha awsani sahibi. Idza sahha al-hadith fa huwa madhhabi." Inilah yang diwasiatkan oleh sahibi, yakni Imam Syafi'i, tok guru dia kata, sekiranya sahih sesuatu hadis, itulah mazhabku. Ini sikap ulama dulu. Maknanya dia tawaduk, dia bukan pasal orang kata, dia pasal Nabi. Aku kena lebih rendah daripada Nabi. Siapa-siapa yang nak challenge Nabi tak boleh. Aku kena lebih rendah daripada Nabi SAW. Maknanya patuh, kerendahan diri kepada sesuatu yang disampaikan oleh Nabi SAW. Jadi itu adalah asas kepada kita. Sampai hadis sahih, kena ikut. Lapang dada, buka minda, ikut. Pada masa yang sama, yang tahu kata kawan tu beramai dengan hadis yang lemah, dia pun kena faham dulu dalam kepala dia, dia ni mungkin ada ikut tok guru dia ni, tok guru dia berpegang dengan hadis dhaif boleh beramai. Tak apa, kita bagi terang pelan-pelan elok. Bagi perclear supaya keadaan menjadi harmoni, tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi ini kalau kita faham dalam suasana yang macam ni, tuan-tuan, insya-Allah kita hidup dalam keadaan yang aman. Tak adalah tegang sangat, insya-Allah. Khair. Okey, lagi soalan? 3 minit lagi kita. Pukul 9 ya. Kau nak berhenti dah? Okey. Lagi soalan? Saya harap soalan berjemaah ni, tapi yang soalan lain banyak. Okey. Ya. Soalan bagus. Berkenaan dengan kita solat sama, sujud sama, rokok sama, tapi bila keluar masjid tak sama. Dia jadi lagu lain. Tuan-tuan, Allah sebut dalam Quran, tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Mereka menyangka mereka itu sekali bersama, tetapi sedangkan hati-hati mereka itu berkhilaf dan berbeza, berselisih. Tuan-tuan,
sebab tu yang saya mukaddimah tadi ni nak bagi tahu kata message perpaduan dalam salat berjamaah tu banyak. Boleh dirungkai satu persatu untuk kita muhasabah. Message. Fikir nak berbeza fikir. Kita mayang duduk sebelah tadi. Bagi salam sekali boleh duduk rapat kaki, rapat bau elok. Tak kira lagi bagaimana sahabat dalam hadis Anas bin Malik. Bila Nabi sebut tentang rapatkan saf, samakan saf, apa dia perbuat? Fakana ahaduna yalzaqu mankibahu bimankibi sahibihi wa qadamahu biqadami sahibihi. Maka daripada kalangan kami mulalah melekatkan bahunya dengan bahu temannya dan tapak kakinya dengan tapak kaki temannya. Lekat. Kita ni bila orang letak tepi gigi kita lari. Tak apalah ada yang berpendapat hadis itu hadis apa dia perbuatan, hadis fi'li, dia tak sekuat hadis arahan daripada Nabi SAW. Terpulang. Tapi kita nak kena tahu orang hadap nak rapat bahu, nak rapat kaki ni asas dia yang tu dia ada. Jadi mesej-mesej yang macam ni ini semua mesej yang sepatutnya bila kita nak berbeza pendapat ni kita fikir mayang tadi duduk dekat, boleh baca sama, boleh main sama, duk atok sah bagi elok, tak ada masalah. Ini mesej, sebab tu dia muhasabah, ibrah, pengajaran yang kita ambil daripada menghadirkan diri kita ke masjid dan duduk dalam saf, solat berjamaah, menjaga kehormatan di dalam masjid, jaga adab-adab dan sopan di dalam masjid. Kita tahu kawan kita duduk semayang, kita baca Quran kat belakang, kita pelankan sikit. Memang kita buat lagu tu pun. Kita hormat, kita tahu tengah ada kuliah, orang lalu pun motor pun dia pelan sikit. Dia ada adab dan dia ada sopan. Orang tahu kata tengah berkuliah, depa haduk kat luar tu nak masuk masjid, tahu, Assalamualaikum. Walaupun dia kawan baik ustaz, dia takkan buat lagu tu punya. Masjid. Jadi kenapa mesej masjid ni yang asasnya menyeru kepada perpaduan dan penyatuan kita tak terjemahkan dekat luar. Ni muhasabah dia. Terjemahkan dekat luar. Perelok yang mana yang kita, tentunya ada perbezaan seperti mana saya mulakan di awal tadi. Akan ada perbezaan itu, mustahil untuk nak satukan semua. Tapi kita fikir balik apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Ruang-ruang untuk kita bersatu hati kita, bersatu pemikiran kita, bersatu sikap kita, tuan-tuan, maka kita bermuhasabah dengannya. Jadi itulah, kalau semua pakat ada kesedaran ini, kita buka satu nafas baru untuk kita sama hidupkan masjid kita dengan suasana yang aman, suasana yang sejahtera, suasana yang harmoni. Berbeza pendapat, berbeza, itu mustahil untuk kita nak pastikan semua orang sama dengan kita. Tetapi kita mengurus perbezaan pendapat tu dengan cara yang bijaksana lagi harmoni. Wallahu a'lam. Terima kasih. Ya, ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengar tak? Dia tertarik dengan adabkannya, menghormati perbezaan pandangan. Apa yang nak saya timbulkan? Memang cantik untuk menghormati perbezaan pandangan. Tahap ni saya lihat apa yang berlaku sekarang ni. Perbezaan pandangan ni yang berlaku kritikal yang bukan bawah tidak. Tapi yang di atas, yang depan tu tidak dan ulama. Contoh lah senang. Masjid ni macam ni. Masjid tu macam tu. Yang bawah tu bukan bawah tak. Tapi orang yang depan tak bakal bisa orang depan. Lepas tu tidak ada wujud dalam perpaduan. Masalah. Dan kalau kita lihat pada malam tidak dan lihatlah masjid ramai malam ni. Tapi kalau dilihat dari segi apa yang hasil pada ni, yang ada jemaah kampung ni saya rasa yang luar ni ramai. Kenapa berlaku begitu? Disebabkan oleh perbezaan pandangan, Ustaz. Sebab saya kata begitu, yang tak hadir untuk kata Ustaz lah. Disebabkan wujudnya perbezaan pandangan sekarang ni. Dan kalau Ustaz dah dengar betul, dalam masjid ni, dulu ramai tajuk saja Ustaz, perpaduan bila solat. Sekarang ni saya lihat lebih daripada, ada tipu satu perkara, kata 30 orang yang selalu berjemaah ni tak hadir masjid. Tapi saya bilang sekarang ni, perpaduan beli solat dah renggang Ustaz. Bukan 30, lebih daripada 40 yang satu masjid ramai. Sebab perbezaan pandangan dan tidak dapat
meraihkan perbezaan pandangan. Contoh, imam yang nak hantar ke sini, kenapa dia tidak boleh meraihkan pandangan kehendak orang di sini? Contohlah nak. Untuk kita ustaz, nama saya jelas lah nama. Di masjid ni, dia orang nak. Di sini dah kuat. Tapi yang lain tak boleh meraihkan perbezaan pandangan. Ustaz. Yang ni di sekolah kita ustaz dia banyak ustaz berdeka. Imam ni jadi, imam ni jadi. Tapi yang lain tak boleh ustaz. Yang ni yang 40 orang tu yang tak ada. Betul ustaz. 40 orang tu, banyak ustaz. Yang selalu anak mama debat. Tetap. Jadi yang saya kata tadi perbezaan tu kenapa yang menjadi pecah belah kan? Warban ustaz. Yang imam tu kata tadi. Kau ni kata tadi. Dia kata hajah tu dia dulu lawan. Kata tak boleh. Yang kita boleh. Kita boleh. Dan kita bila hadir tu kita raihkan perbezaan pandangan itu. Tapi tak terjadi. Yang kedua ustaz. Yang ni luas sikit ustaz. Yang ni nak ucap pandangan juga. Saya ucapkan tadi Allah berfungsi tadi yang masa pengaduan kena ustaz jadi ijazah ustaz jana dan PhD. Sekarang ni apa yang tipu ustaz? Mengenai ijazah tu ada yang dikatakan ramai ulama-ulama kita ustaz kita yang ada PhD ustaz. Tapi pergi buat dan ijazah pertama dia kata buat ijazah sastra bahasa Arab. Macam mana nak boleh bagi mengajar agama? Tak boleh ustaz. Yang itu yang ijazah kan dia masuk sarjana. Sarjana tu saya tak apa dengan dia masuk PhD ustaz. PhD dia katakan ramai yang kita kata buat PhD. Apa boleh buat dia kata PhD buat supervise ada 3 orang. Kita boleh buat lepas tu buat dia orang buat pandangan ustaz. Saya jawab soalan kedua dulu. Bismillah, terima kasih kepada Tuan Haji yang bertanya soalan ijazah. Tuan-tuan, sebenarnya ijazah ni bukan satu keperluan asas pun. Zaman dulu tak ada pun. Zaman Nabi SAW tak ada ijazah. Tak ada. Zaman Nabi SAW ada usaha menuntut ilmu dan penilaiannya adalah hasil pada tindakan mereka. Ijazah zaman Nabi dan sahabat dulu bila tindak melalui tindakan mereka. Praktis apa yang diajak. Itu ijazah dia. Itu anugerah dia. Ulama-ulama dulu tuan-tuan dia tak ada ni mana ada sijil-sijil PhD sijil ijazah sarjana muda, sarjana, doktorah, PhD tak ada. Tapi ilmu mereka sampai sekarang. Dan kesungguhan mereka dicatat dalam sejarah. Sehingga kan seorang tokoh ilmuwan menulis dan menyusun tentang sabrul ulama fi talabil ilm, berkenaan dengan kesabaran para ulama dalam menuntut ilmu. Depa tuntut ilmu, tujuan dia nak faham, dia nak beramal, dia nak menyebarkan. Itu dia. Bukan tujuan untuk dapat sijil. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Itu basic asas yang saya kira semua kita tahu dan kita bersetuju dengan perkara tersebut. Namun pada hari ini, tuan-tuan dan puan sekalian, ijazah ni dia dah jadi satu wasilah. Satu wasilah. Bukan dia jadi satu asas, dia jadi satu wasilah. Perantara untuk mendapat pengiktirafan dalam realiti hari ini. Tuan-tuan dan puan sekalian, orang nak bekerja, kita boleh pergi habaq dia. Aku hafal semua kitab-kitab Imam Syafi'i. Pak masa aku hafal semua. Dia nak tengok apa? Pergi temu dengan universiti tengok. Dia akan tanya apa ijazah, ambil ijazah apa, sarjana muda ke, sarjana ke. Itu dah jadi wasilah. Jadi ijazah pada akhir ini jadi satu tuntutan. Berdasarkan kaedah ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Kita nak kerja nak sara hidup, nak makan, nak mengurus kehidupan kita. Satu kewajipan. Berkahwin, ada anak isteri, nak ada kenderaan, nak ada rumah, nak bekerja. Jadi bila bekerja ni satu tuntutan. Tuntutan dalam agama nak memenuhi tuntutan maqasid syar'iyyah. Daruriyatil khams. Perkara 5 perkara yang asas yang kita kena jaga. Soal agama kita, soal akal kita, soal nyawa kita, soal akal kita, soal harta benda kita, soal nasab keturunan kita. Yang kita kena jaga. Nak jaga ni tentunya perlu sumber kewangan. Nak kena kerja. Ijazah sekarang ni. Bagi ijazah kita, maka kita dapatlah kerja tu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala.
dapatlah gaji. Jadi sesuatu kewajipan itu, okey, ma la yatimul wajib illa bi, sesuatu yang tak dapat disempurnakan, sesuatu kewajipan yang tak dapat disempurnakan kecuali dengan melakukan perkara tertentu, maka perkara tertentu tu dia jadi wajib dah pada kawan tu. Maknanya pengiktirafan, sama ada ijazah ke, ada orang ada tempat yang dia tak mau ijazah ni, dia nak pengalaman pula jadi satu kayu ukur bagi dia. Tanda aras pengalaman. Ada tempat, contoh imam kata nak jadi Bilal, dia tak perlu dia tak tengok ijazah semua ni. Dia nak tengok ialah mungkin asas dia SPM ke apa ke, tapi dia nak dengar pula surah azan lagu mana. Contoh tanda aras dia pada suara, tuan-tuan. Dan ada saja orang yang berapa ramai yang berjaya dalam kehidupan mereka tak ada ijazah apa pun, dia hanya ada pengalaman, dia ada pengetahuan sedikit dalam mengurus kehidupan, mengurus bisnes dan perniagaan dia, mengurus syarikat dia ada pengalaman, dia jalan, dia berjaya dalam kehidupan. Tapi realitinya hari ini ijazah salah satu keperluan yang dituntut pada hari ini. Tapi jangan dengan ijazah itu kita mengukur kemampuan orang. Ini isu dia. Isunya pada hari ini adalah dengan ijazah. Nak ukur kepakaran orang. Oi, dia tu ada ni. Tuan-tuan, tak semestinya. Dan jangan pula, ada satu masalah lagi pula, dia kontra. Satu pihak dia dah kata, apa ni, kami ni tak payah ijazah. Siapa dapat ambil ijazah ni mengaji mengarut ya, senang aja boleh buat PhD macam sebut tadi. Try tengok pergi buat. Tuan-tuan dan puan sekalian, try tengok pergi buat. Nak buat, nak tulis. Sekarang ni tuan-tuan dan puan sekalian, bukan soal sekarang ni sajalah, dulu lagi lah. Sekarang ni dah ada undang-undang plagiat ni geng-geng kopi buku, ambil buku dia kopi balik ya. Lagi ketat lagi dah. Universiti tak senang nak buat. Tapi orang mengaji ijazah pun dia jangan kata bahawasanya dia telah mengetahui keseluruhan ilmu tu. Kata dia doktorah, PhD dalam bidang fiqh, PhD dalam bidang hadis, aku tahu semua pasal hadis. Tak. Saya baru-baru ni, saya sendiri, bukan berlaku kat orang ni, saya sendiri. Ada kawan saya seorang, dia main cerita pasal hadis, pasal ud, hadis pasal kayu gaharu. Sepengetahuan saya mengaji ni, aku tak pernah dengar lagi hadis ni. Tataruf lisan, kelemahan lisan saya kata, hadis ni tak ada apa saya. Tapi dia bawa main satu hadis kat saya, tunjuk kepada saya, ni ada hadis dalam Bukhari. Saya pun tengok-tengok, ada hadis sebut pasal ud. Walaupun tafsiran dia ada tafsiran lain, kayu lain, tapi ada hadis pasal tu. Kelemahan saya. Jadi adakah saya nak kata aku mengaji PhD hadis ni aku tahu semua hadis? Tak. Orang yang mengaji, jangan orang yang ada ijazah jangan cakap macam tu. Orang yang tak ambil ijazah, depa hak mengaji pondok saja pun jangan pula bercakap depa ni mengaji semua tak ikhlas kami mengaji kitab kulit ke kulit dan sebagainya. Jangan macam tu. It's not fair also. Tak fair juga. Kawan ni mengaji ada sistematik. Kawan ni mengaji ambil satu kitab mengaji kulit ke kulit. Hak yang mengaji sistematik ni pun depa ada pi talaqi juga dekat luar. Pi menuntut ilmu, pi mengkaji, pi jumpa tok guru. Ada kawan-kawan kita sampai bermusafir, pi ke India, ambil ijazah hadis. Walaupun dia dah mengaji, ada ijazah sarjana muda, ada ijazah sarjana, ada PhD, dia pi mengaji, dia pi ambil talaqi hadis dengan tok guru di India. Ada. Dan benda tu tak dapat ijazah apa pun. Tak dapat PhD, tak dapat sarjana dan sebagainya sebab keinginan untuk menuntut ilmu. Jadi, saya kurang berminat kalau sekiranya, dan kurang tak setuju kalau sekiranya hari ini kita nak menilai orang tu semata-mata dengan ijazah. Saya tak setuju, tak adil. Untuk menilai tahap keilmuan ni bukan untuk dapat kerja nak buat macam mana, tuntutan hari ni. Tapi untuk kita nak menilai dia ni apa dia ni, tak hebat ni, tak ada apa pun, diploma lah. Tak adil. Demikian juga yang tak ambil apa, yang tak mau ambil ijazah ni, haram ni panggil dia pun bukan ikhlas ni. Doktorah PhD ni, Imam Masjid Nabawi, Imam Masjidil Haram ni semua bukan ikhlas ni. Depa gaji beratus ribu ambil PhD je. Tak boleh. Ini kita jangan ukur orang melalui sertifikat dia, ijazah dia ada ataupun tidak. Sebenarnya dia berbalik kepada ijazah macam zaman sahabat Nabi. Hasil kefahaman amal. Hasil kefahaman amal. Itu ijazah dan anugerah besar. Itu tanda aras dan kayu ukur orang yang berjaya dalam kehidupan dia. Kalau tak apa Allah sebut dalam Quran, qad aflahal mu'minun, telah berjaya orang yang beriman. Apa dia? Alladzina hum fi salatihim khashi'un,
Orang yang mana solat mereka, dalam solat mereka khusyuk. Maknanya kejayaan itu diukur dengan amal. You beramal, you berjaya. You tak beramal, jangan harap. You ada ijazah setinggi mana pun, you tak akan berjaya. So ini adalah tanda aras dan kayu ukurnya. So itu soalan kedua. Soalan pertama ni, tuan-tuan dan puan sekalian, siapalah saya untuk memberikan penjelasan tentang soalan ini, tentang jawapan bagi persoalan ini. Ini adalah ketentuan dan ketetapan dari sudut ulil amri pemerintah. Tentunya benda ni terlalu sensitif untuk disebut mana-mana pihak ni betul, pihak ni tak betul. Kita berada dalam situasi di negeri yang mana ada peruntukan, ada undang-undang tubuh negerinya. Kalau duduk di Selangor ada undang-undang tubuh negerinya. Duduk di Perak ada undang-undang tubuh negerinya. Di Selangor ada 2-3 masjid yang telah ditukar dia pun nak dijatuhkan kuasa imamnya dan sebagainya kerana tak mengikuti fatwa semasa kerajaan negeri. Di Negeri Sembilan ada 2-3 buah masjid yang memang saya tahu pernah disita pun tempatnya kerana tidak mengikut tuntutan dan undang-undang tubuh negeri. Berlaku saman menyaman antara AJK, masjid AJK Surau itu dengan kerajaan negeri dan sebagainya. Jadi itu negeri punya keputusan. Dan demikian juga dalam konteks di Perlis pada hari ini, negeri ada keputusannya. Jadi kalau Tuan Haji sebut tadi soal kurangnya jemaah, tuan-tuan dan puan sekalian, memang ada dalam hadis antara golongan-golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala tak suka. Golongan-golongan yang mana depa imam wahum lahu mukrihun, tapi depa tak disuka oleh makmum. Tapi kena faham bagi jelas hadis ni, jangan kita guna hadis ni salah pada tempat dah. Ada orang guna hadis ni pasal orang imam tu orang tak suka, kena tukar imam. Tak, bukan macam tu. Dia bukan lagu tu dia punya konsep memahami hadis ni. Hadis ni dia merujuk kepada imam-imam yang tak disukai kerana apa kata para ulama. Al-Imam An-Nawawi jelaskan, Al-Imam Al-Mubarakfuri jelaskan. Maksudnya di sini imam-imam yang mereka memang melakukan perkara-perkara yang bercanggah dengan nilai-nilai Islam. Depa ada masalah pada akhlak, depa ada masalah pada akidah, depa ada masalah pada sikap, depa kurang adab ke, depa kurang ajak ke, depa ada buat benda-benda maksiat yang salah. Tu pun kalau ikut zaman Al-Imam Al-Hasanul Basri, tokoh tabi'in yang besar. Bagi pandangan dia, kalau imam tu ada buat salah apa, dia kata sallu wa alaihi bid'atu. Mayanglah dia dengan bid'ah dah. Itu imam zaman dulu. Dia nak suruh ikut je imam ni supaya tak ada perpecahan. Jadi kok mana pun tuan-tuan, keputusan wallahu alam telah diputuskan. Kita dah dihadirkan dengan imam yang bagi saya kenal, Al-Fadil Ustaz, orang yang baik, orang yang banyak membantu tuan-tuan dan puan sekalian. Mudah-mudahan kita dapat mengharmonikan keadaan. Mungkin Tuan Haji boleh aturkan ziarah rumah ke rumah, kita jumpa pelan-pelan balik, hidupkan balik suasana harmoni, ajak balik sembahyang berjemaah di masjid. Pelan-pelan kita buat. Nak ubah semua, nak bagi semua suka ni dalam satu masa, tentunya sangat menyukarkan kita semua. Jadi itu cadangan saya. Sebab ni keputusan perundangan ataupun undang-undang tubuh negeri yang telah diputuskan. Apa yang kita boleh buat kat bawah? Usaha untuk mengharmonikan. Elakkan kita mengadu domba, hak belah ni mengadu belah ni, hak mengadu belah ni mengadu belah ni. Satgi timbul laga-lagakan antara ni dengan makmum dengan imam, imam dengan makmum, makmum dengan makmum. Tuan-tuan, ini suasana yang tidak baik dalam masjid. Mesej perpaduan yang kita bercakap dalam masjid tadi sangat jelas, clear. Semuanya tu mesej perpaduan. Jadi alangkah baiknya kalau kita bertindak sebagai jemaah-jemaah macam Tuan Haji boleh mai, masya-Allah. Ada. Kita bawa, Ustaz, jom besok kita start pergi ziarah. Hak mana-mana yang tak ni kita harmonikan. Kita harmonikan supaya dapat balik hidup dalam satu suasana mahabbah. Sebab tu kata Nabi dalam hadis, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumu tahabbtum. Sebab apa? Sebab kata Nabi sebelumnya, siapa-siapa yang nak masuk syurga ni, dia kena ada kasih sayang. Kasih sayang. Sahabat Nabi tanya, Nabi kata kat sahabat, nak ada aku tunjuk kepada hampa apa perkara yang hampa buat, dia akan mewujudkan kasih sayang. Apa dia? Afshus salama bainakum. Sebarkan salam. Sebarkan salam ni, nak sebarkan salam ni kalau kita tak pergi jumpa orang. Ziarah. Kita wujudkan hal tersebut. Sama ada ustaz pergi ziarah depa, tu imam bawa, tu haji bawa ustaz, imam pergi ziarah, depa mai ziarah imam. Semua kita boleh buat tu bagi perelok kita hidup dalam suasana yang harmoni. Tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi itu sebab nak kata cara macam mana? Nak lawan undang tubuh negeri, nak lawan pemerintah dalam negeri. Tuan-tuan, saya tak menyeru ke arah itu.
Saya tak menyuruh dan saya tak menasihati ke arah itu. Cuma cara nak kawal, kita sama-sama bertindak untuk lunakkan keadaan. Ya. Ya. dalam beribadah. Jadi kalau menimbulkan kelezatan beribadah dan melahirkan perpaduan, itu yang utama. Kalau dia meletakkan keadaan dan menimbulkan suasana yang tidak menimbulkan kelezatan dalam beribadah, jadi itu bukan matlamat patutnya yang kita sampai. Okay. Kan? Dan pemimpin sepatutnya memikirkan tentang itu yang utama. Kan? Perpaduan, kasih sayang. Okay. Kemudian yang satu kita kata apa ni, hubungan antara satu sama lain kan. Dalam lain khilaf saya tak perlu fikirkan kan. Okey. Saya rasa begitu katanya. Okey, terima kasih atas respon Tuan Haji. Saya punya pandangan dalam isu yang seperti ini, tuan-tuan dan puan sekalian. Terima kasih atas pandangan tadi. Cuma saya dah respon sikit berkenaan dengan penilaian untuk kita nilai sama ada suka tak suka tu terlalu subjektif. Ada orang suka, ada orang tak suka. Kita berada dalam sebab saya nak bawa kepada yang betul-betul berlaku dalam realiti hari ini, iaitu keputusan negeri. Keputusan Majlis Agama Islam Negeri. Okey. Sebab apa saya nak kena bawa kat situ juga, sebab itu dah berlaku pun. Tindakan telah dibuat, perlantikan telah dibuat. Ini membabitkan atasan dan keputusan. Okey, saya faham maksud tu. Sebab tu saya tadi cuba bawa perbandingan dengan negeri-negeri lain yang mana dalam negeri mereka, contohnya Perak, contohnya Selangor, contohnya ini, mereka pun ada ketegasan mereka sendiri dalam soal yang mereka tak ada kompromi. Bismillah pelan tak boleh, imam dipecat. Kalau masjid yang tidak baca qunut, masjid di Ampang, imam kena pecat. Jadi ini perkara-perkara yang terlalu sensitif. Jadi mereka di sana menerima, dan tindakan Majlis Agama Islam di sini pun, walaupun mungkin bukan kerana sebab tu mereka memberikan alasan-alasan yang lain, tapi tuan mungkin nampak bab tu. Okey, tuan nampak bab dia tak bagi ni sebab ni, tukar imam sebab ni dan sebagainya. Itu subjektif untuk saya katakan ini betul, ini tidak. Wallahu alam. Tapi asas ni saya suka menyeru balik, kita berbalik kepada ni dan kita sendiri cuba selesaikan isu ni sesama kita dengan cara yang harmoni. InsyaAllah kita akan dapat kelazatan tu, insyaAllah. Kelazatan yang lebih besar daripada apa yang kita fikir untuk diri kita adalah kelazatan dalam jamaah, hidup dalam suasana mahabbah dan harmoni. Itu bagi saya maslahah yang lebih besar yang kita kena fikirkan, tuan-tuan dan puan sekalian. Ini jadi saya menyeru untuk diri saya sendiri. Okey, sebab tu saya malam ni soal jawab ni saya nak fokus kepada benda-benda yang boleh membawa kepada perpaduan, hormat menghormati di kalangan kita walaupun kita berbeza pendapat dan pandangan. Saya tak nak pergi kepada, betul saya ada pandangan saya sendiri. Kalau Tuan Haji tanya saya ada jawapan saya untuk itu. Saya boleh bagi pandangan saya sendiri. Saya tak setuju ini, saya tak setuju ini. Tapi kalau saya nak bawa kepada itu, tuan-tuan, kita hidup dalam suasana yang ketegangan ni berlaku sampai ada demonstrasi dan sebagainya. Mungkin beberapa orang saja buat. Tapi ia memberikan satu imej yang tidak baik. Tak baik. Tuan-tuan, ingat ibadat, masjid tempat ibadat. Kita nak buat ibadat. Jadi bila kita pun tahu, declare perkara yang kita buat tu hanya sunat semata-mata, dan keputusannya pada hari ini macam ni. Keputusannya pemerintah kita menetapkan bahawasanya berlaku macam ini, macam ini, macam ini. So kita faham benda tu sunat, jadi jangan kita berat sangat benda tu. Kita buat benda tu dekat rumah kita contohnya, kalau kita nak lakukan. Sebab kalau nak bincang soal hukum, fiqh, benda ni boleh, benda ni tak boleh, tuan-tuan, bukan ini pentas dia. Sebab dia panjang benda tu, nak bincang berkenaan dengan amalan-amalan tertentu. Saya ada pandangan saya, tuan-tuan ada pandangan tuan-tuan dan puan sendiri. Jadi sebab tu saya cuba nak mencari titik temu, sebab saya memikirkan soal kesepakatan dan perpaduan di masjid. Nak bermula daripada masjid.
dalam keadaan isu-isu Islam sekarang di peringkat nasional, di peringkat antarabangsa, diperkotak-katikkan. Lepas tu kita pula di masjid kita bertelagah sesama kita. Ini perkara yang tak positif. Image negara Islam, image orang Islam, image pusat center Islam. Jadi kita cuba. Ini pengorbanan perasaan yang bagi pandangan saya insya-Allah akan membawa kepada keberkatan yang besar. Sebab apa? Sebab Nabi sebut di dalam hadis, dua orang mukmin yang bergaduh. Apa kata Nabi SAW dalam hadis? Yaltaqiyan. Mereka dua bertemu. Dua-dua bertemu dah ni. Seorang beralih belah sana, seorang beralih belah sini. Tak mau tengok muka. Tetapi kata Nabi apa? Wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Yang terbaik antara kedua mereka adalah yang memulakan ungkapan salam. Bagi salam dulu. Bagi salam ni kita jangan faham terlalu literal. Kena bagi Assalamualaikum. Tak. Bagi salam ni menyebarkan kesejahteraan. Bawa benda-benda yang sejahtera untuk umat. Bawa benda-benda yang sejahtera untuk komuniti dan masyarakat kita. Ini keputusan undang-undang. Kalau kita nak pergi, kita akan ada dua step. Nak berlawan dengan undang-undang pula, lepas tu nak berlawan dengan komuniti pula, nak berlawan dengan ni. Takkan selesai. Yes, ada orang fighter. Kita fight, kita lawan. Tapi tak semua orang boleh ke depan macam kita. Mungkin Tuan Haji boleh bercakap, mungkin Tuan Haji boleh bercakap, tapi ada orang tak bercakap, dia pun tak boleh diam. Ada sebelah sana pula ada orang yang fighter juga. Jadi kita pun nak bermasa muka, tak boleh tengok muka. Ni apa ni? Islam apakah yang kita bawa? Islam mesej kasih sayang ke, ataupun Islam mesej bermusuhan dengan satu perbezaan? Tuan-tuan, jadi ini saya tentunya kita galat dengan situasi yang macam ni. Tapi untuk ke depan, untuk mewujudkan suasana yang harmoni dalam konteks hari ini, kita kena ada pengorbanan seorang sikit. Saya kena korbankan kat sini sikit, Tuan kena korbankan kat sini sikit, Tuan Haji, Ustaz kena korbankan kat sini sikit, kena pakat-pakat berkorban. Dan insya-Allah kita akan dapat titik temu yang akan mensejahterakan keadaan kita. Berbeza tetapi dalam suasana yang harmoni dan saling hormat menghormati antara satu dengan yang lain. Terima kasih, itu pandangan saya tadi. Itu solusi cadangan saya dengan rendah dirinya. Okey. Wallahu alam, saya kira cukuplah di situ dulu sekadar peringatan untuk diri saya dan daripada untuk kita semua. Mudah-mudahan ia bermanfaat untuk kita semua. Yang penting tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mesej yang nak dikongsikan pada malam ini, salat berjamaah adalah antara asas kepada perpaduan ummah yang kita nak bawa. Jadi kita tengok, kita ada Al-Fadhil Ustaz, kita ada imam 1, imam 2, imam 3, 3 imam, 4. 2 imam baru okey, 2 imam. Kita ada 2 imam, insya-Allah akan wujud kerjasama positif. Makmum support imam, imam support makmum. Insya-Allah kita akan sama-sama berlapang dada dalam isu-isu yang khilaf di kalangan kita. Dan insya-Allah ada barakah di situ. Wallahu alam. Terlebih terkurang terkasar bahasa saya mohon maaf. Insya-Allah kita bertemu lagi dalam siri yang lain. Saya tangguh dulu majlis dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.